Dengar okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ya Allah. Hari ini dengan saya rasa dengan rasa puas hati, dengan rasa gembira dapat habiskan konsert Aku NT, sebuah konsert yang saya tak pernah tak pernah terfikirkan buat setelah bertahun-tahun dibujuk oleh Jennifer Thompson, antara orang penting yang memujuk saya buat konsert hari ini. Dan alhamdulillah saya rasa satu konsert yang mungkin sebelum ni saya rasa susah nak buat konsert, dengan sambutan yang saya dapat hari ini, dengan performance yang saya dapat berikan hari ini, saya rasa macam ada rasa macam nak buat lagi. Tadi itulah, tengok dulu lah macam mana, insyaAllah. And just thank you so much kepada semua yang hadir, khususnya kepada para jurnalis, wartawan, influencer, siapa-siapa je lah yang ada kat sini pada waktu ini dan pukul 12.30. Thank you for waiting, terima kasih banyak-banyak. And saya hanya boleh doakan yang baik-baik untuk semua for coming to support me today. Alhamdulillah, thank you, terima kasih. Thank you, terima kasih. Kita buka soalan Ya, soalan. media. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi untuk konsert yang sangat sukses. Boleh mungkin awak simpulkan secara ringkas mengenai konsert pada malam ini, puas hati dan bila Faizal kata tidak menolak kemungkinan ada konsert kedua, sebab kalau kita tengok level tu aku Faizal Tahir lagi Kuala Lumpur, mungkin dia akan lagi Sabah secara macam saya cakap tadi, benda-benda yang saya cakap on stage tu bukan benda yang direka, bukan benda yang dipikir. Memang benda-benda yang memang orang kata kebenaran yang saya berikan. Macam sebelum lagu Bercinta tadi saya ada sebut yang saya ada konflik dengan muzik ni. Dan saya secara jujurnya, itulah beberapa kali dah sebenarnya saya fikirkan nak berehat daripada industri hiburan ni. Tapi itulah, orang kata bila dah terlalu banyak orang meminta, kita rasa ralak lah kalau tak tunaikan permintaan orang kan. Macam saya cakap tadi, melihat kepada sambutan pada malam ini, ada rasa nak buat lagi konsert tu. Cuma saya rasa saya juga perlukan sit down postmortem dengan tim saya, because this is a very big effort daripada my whole team. Berbulan-bulan kita orang persiapkan konsert ni, dan saya rasa kalau ada permintaan yang tinggi, berbaloi, dan saya rasa yang saya boleh menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain melalui konsert ini, insya-Allah ada lagi. So ini satu benda yang saya hanya boleh nilai dan tentukan lepas postmortem, sebab saya masih berproses dengan tim saya. Kepercayaan lagi kepada industri, ketidakpercayaan lagi kepada diri sendiri misalnya, atau melaju, atau rasa penghijrahan mungkin adalah sesuatu yang lebih baik bagi aku. Salah satu daripadanya, saya harus secara jujur, umur dia macam ni, umur dah macam ni. Dan kalau kita bercakap pasal konsert tu, memang saya tak pernah ada confidence yang terlalu tinggi untuk konsert. Sebab itu saya lebih selesa, macam sebelum ni pun saya hanya release single, dan macam saya cakap on stage tadi pun, saya lebih selesa dengan apa orang kata, majlis-majlis yang minta saya menyanyikan 3-4 lagu. Itu sudah berbaloi untuk saya. Alhamdulillah, saya rasa persiapannya rapi, membuktikan kepada saya boleh nyanyi sampai 18-20 lagu satu malam, dengan rehat yang cukup, dengan mental yang mindset yang betul, dengan tim yang bagus, persiapan rapi. Sebenarnya benda tu boleh. Dan nak berehat tu lebih kepada keluarga sebenarnya. Keluarga ni punya peranan yang penting kepada apa keputusan yang saya buat. Kalau tengok daripada segi penciptaan lagu pun, sekarang lagu-lagu saya lebih santai. Lebih banyak orang kata dia punya cara nyanyian tu, vokal tu tidaklah terlalu mencabar macam lagu-lagu saya yang dulu macam Kadang Cinta kan. Orang kata semua orang boleh nyanyi sekali. So keluarga main peranan penting dalam saya buat keputusan lah. Saya secara jujurnya orang kata sekejap nak bersara, sekejap tak jadi bersara ni lebih banyak kepada keluarga. Tapi isteri saya salah seorang yang sangat memberi support kepada saya, yang beritahu yang selagi saya ada benda baik untuk diberikan kepada orang ramai, jalan walaupun kita nak halangkan benda tu. Faizal,
momen paling membekas dalam sepanjang konsep ini, momen mana. Yang kedua, bila Datuk Siti dan Arif Sata belanja lagu sama-sama dengan Faizal Malami. So, perasaan momen yang paling berbekas salah satunya bila saya nampak Abu pakai baju yang lebih dahsyat daripada saya. Menonjol daripada saya. Momen momen saya rasa banyak momen. Saya kalau nak cerita satu memang pukul 1 kita habis ni. Rasanya melihat sokongan daripada rakyat industri yang saya tak pernah expect, khususnya daripada penyanyi nombor 1 negara Datuk Siti. Saya secara jujur saya cakap saya hanya tahu dia ada dalam crowd hari ni. So saya memang terkejut dapat tahu ada orang monitor Datuk Siti datang. Bila nampak dia berada di sini dengan Datuk K, and then Alif datang bila saya betul-betul sebelum saya naik stage. Ini benda-benda yang pada saya membuatkan saya lebih susah nak tinggalkan industri muzik ni, sebab orang dalam industri yang hebat macam Datuk Siti pun datang memberi sokongan kepada saya. So benda tu buat saya rasa sebab terharu, and of course tengok wartawan pun masih agak ramai nak datang tengok saya kan. So itu satu benda yang saya rasa memberi kesan impact yang lain kepada diri saya, sebab bukan nak kata merajuk, tapi saya tak pernah rasa macam saya ni seorang public figure penyanyi yang terlalu pandai mengambil hati media, terlalu pandai mengambil hati rakan-rakan artis lain. Saya banyak buat kerja sendiri je, dan saya banyak menjaga family. Sebab macam saya cakap tadi, saya lebih memikirkan apa yang saya nak berikan kepada family dan juga untuk Tuhan kan. So bila dapat tengok rakan artis sendiri datang selain daripada peminat-peminat sendiri, dan juga wartawan pun datang macam ni bersokongan, saya rasa itu satu momen yang membuatkan saya susah nak memikirkan tentang kalau nak bersaing ke apa. Sebab selagi orang kata selagi ada support system yang kuat tu, buat apa kita nak collapse dengan buat apa kita nak tinggalkan bidang-bidang. So seeing a lot of faces yang saya kenal dari mula saya masuk industri ni, itulah saya rasa bila saya naik stage ni nampak muka-muka yang penyelidik lah. Itu momen yang paling saya dalam hati saya macam wow. Benda itu ada pressure lah, macam saya cakap tadi kan. Benda itu pressure lah, tapi pressure yang bagus lah. Maknanya orang masih nak melihat saya. Sebab saya tak letakkan harapan yang tinggi pun sebenarnya bila buat konsert. So terima kasih lah sebelum datang. Baju very nice. Assalamualaikum. Abang 17 tahun di dalam industri konsert, 17 tahun di dalam industri konsert memang orang kata benchmark yang tinggi untuk seorang artis. Betul. Apa yang boleh mungkin abang simpulkan secara ringkas ni 17 tahun perjalanan abang sebagai seorang artis? Apa yang boleh saya simpulkan? Perjalanan abang sebagai 17 tahun. 17 tahun untuk sampai ke tahap ini. Apa yang saya boleh simpulkan adalah saya harus melalui sangat banyak liku-liku, banyak proses pembelajaran untuk sampai ke sini. Saya harus akui mungkin mula-mula dulu kan sebagai seorang anak seni, bila kita masuk industri tengok kita ni banyak peminat, mendapat sokongan. Saya harus akui yang kita ada masa yang kita hanyut, dan bila kita ingat kita ni bagus sangat, rasa macam rockstar sangat apa semua kan, padahal kita nak sampai ke tahap ni tu kita perlukan perlu ada rasa yang kita ni perlu ada rasa humble, perlu ada rasa yang kita di tahap ni sebab sokongan orang ramai dan juga kritikan orang ramai, bukan hanya sokongan, kritikan yang orang kata supaya kita ambil yang positif. So kesimpulan dia, saya berada di sini disebabkan sokongan dan kritikan pada yang masa sama. Tanpa sokongan dan kritikan ini, good balance ni saya rasa saya takkan ada di sini. Dan secara jujurnya saya harus katakan yang saya mempunyai satu support system yang sangat dahsyat. Bila lihat balik saya punya kerjaya tu dari mula, bermula dengan Mahakarya Cinta, and then saya pun banyak membuat kesilapan, pernah orang kata di ban apa semua kan, buat benda yang salah apa semua, dan saya belajar dari situ. Tapi pada masa yang sama saya ambil itu sebagai satu kekuatan, tetapi kekuatan tu saya takkan dapat kalau tak ada support system, sokongan daripada family, daripada rakan media, daripada rakan artis, daripada peminat-peminat. So kesimpulan dia, apa yang saya boleh katakan, konsert ini hari ini wujud sebab ada support system yang sangat baiklah untuk saya, alhamdulillah. Abang menjawab macam kenyataan tadi macam cakap abang
sekarang berlatih dengan kata nyanyi lagu-lagu bersikap santai yang tak kena tinggi yang tinggi sangat kan. Menjawab kenyataan tu, do you still have it? Ada tak lagu-lagu ataupun katalog lagu-lagu yang macam ni lah, Sampai Syurga, My Kaya Cinta, do you still have it in your heart? Kalau ada pun saya tak nak nyanyi. Jadi pun secara jujurnya banyak lagu yang susah tu saya nak sampaikan. Tapi praktis musician buat bagi senang untuk saya jadi ke production apa semua kan. Menunjukkan dengan persiapan rapi, dengan disiplin sebenarnya boleh buat. Sepatutnya konser malam ni bukannya apa tak boleh, abang tulis saja. Boleh. Usia makin mencuri. Tapi itulah banyak juga hulu mic kat crowd, so tu yang ada juga. Sebab tu lagu kena boleh orang nyanyi sekali lah. Kalau buat lagu orang tu nyanyi sekali tu cari masalah. Sakit sikit lah. Terima kasih. Okey bang, untuk konser. Okey bang, sini depan. Okey bang, untuk konser malam ni mungkin abang ada tak sebenarnya buat persediaan? Misalnya kata sebab abang banyak kali cerita tentang energi kan. Misalnya kata tentang sebatang konser kita tu tiba energi abang keluar. Abang ada tak buat persediaan ataupun backup plan? Jika seandainya berlaku apa-apa lah. Faham. Backup plan saya adalah hulu mic kepada crowd lah. Betul saya tak tiba. Tapi saya cakap secara jujur salah seorang yang saya mengharapkan untuk hadir hari ini tapi dia tak datang, saya tak tahu dia datang tak. Membantu saya walaupun saya hanya dapat berjumpa 2-3 kali. Tapi kalau dia datang segan saya nyanyi tadi adalah Cikgu Syafi. Cikgu Syafi dia banyak bantu saya. Saya sempat berjumpa dia, buat beberapa latihan exercise. Umur dah 45 baru nak belajar betul-betul kan, buang mahuk ke lagu semua ni. Tapi benda tu sangat membantu. Dan at the end of the day sebenarnya secara jujurnya saya rasa persiapan yang paling utama adalah mindset. Macam Cikgu Syafi beritahu kat saya, because at the end of the day saya adalah conductor konsert saya. Saya tak boleh mengharap ke orang lain. Saya yang kena handle because it's my concert. So kesihatan is number one, of course. There is no backup plan to that. Kesihatan kena TikTok, cukup rehat, cukup minum air. And at the end of the day is mindset positif. Saya rasa selama 17 tahun saya dalam industri, belum pernah saya rasa, alhamdulillah, saya naik stage tadi dalam keadaan tenang. Dalam keadaan yang sangat tenang. Saya memang serah kepada Allah bulat-bulat. Alhamdulillah. So itulah persiapan saya. The backup plan is kalau apa-apa jadi doa je. Okey, baik abang. Dia tengok malam ni kan, dia tengok sukses malam ni, dia tak rasa macam actually I could actually done it sooner. Maksud dia? Tak, saya rasa tak. Saya rasa tak. Allah bagi saya timing yang sangat cantik untuk buat konsert ni. Walaupun secara jujurnya memang hektik. Saya punya jadual sangat-sangat padat dengan anak kecil saya ada masalah Down syndrome kan. So dia dengan operasi jantung dia baru saja 2 minggu lepas. Sebelum tu saya alhamdulillah sempat menaikkan haji. And then macam-macam benda lah sekarang ni at the moment. Saya punya jadual kehidupan tu memang, tapi alhamdulillah saya ambil segala benda yang saya buat tu, segala benda yang saya buat harian tu adalah ibadah. So macam saya cakap tadi, at the end of the day, number one is mindset. If you stay positive, insyaAllah semua okey. You stay positive. Sebab itulah kepada aku okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika mendapat daripada hall tadi, saya terserempak dengan so-called macam Pak Ustaz, Ustaz Kampung. So saya rasa terharu sampai saya mendengar nama dia juga lah, sebab pertama kali saya pergi konsert tengok ada sosok begitu yang memegang tabung sumbangan di luar. Adakah ini sebenarnya diiklan oleh di luar ni? Ya. Tak ada. Saya tak tahu pasal tu. Saya memang tak tahu pasal tu. Tapi saya doakan dia mendapat tabuan yang baik. Semoga benda itu memberkati dia. Saya tengok komen nanti, Abang, adakah semua yang dirancang berjalan kat dalam proses ni? Ataupun ada yang tak jadi ke proses? Mula-mula tadi lah, memang ada technical problem. Sebab saya cakap secara jujur lah, saya kebanyakan lagu yang saya harus jujur dan saya rasa mana-mana penyanyi pun saya tak hafal 100% lagu saya. Sebab saya perlukan prompter. Itu satu benda yang saya rasa semua penyanyi harus aktif. Bila buat konsert, kita banyak benda nak fikir apa semua. Saya rasa itu satu ujian yang memang Allah bagi kat permulaan. Lepas saya nyanyi Mahal Karya tu, sepatutnya saya terus nyanyi okey. Tapi saya turun balik kan. Tapi bila saya fikir balik,
nampak macam benda tu satu gimmick yang best. Sebab saya turun, lepas tu bila prompter semua dah okey, dah keluar lirik apa semua, baru saya naik, cakap semua okey. So, adalah tu Allah dah tentukan diri kita. But everything else was really good. Selain daripada masalah-masalah macam saya punya India sekejap dengar tak dengar itu benda-benda biasa lah. Tak ada benda yang besar. Saya rasa Allah telah mempermudahkan saya punya urusan dan tim saya hari ini. Alhamdulillah. Tak ada major issue lah hari ini. Okey bang, sebelumnya ada isu tentang pertikaian harga tiket. So bagi abang lepas konsert ni, adakah merasa memang sesuaian dengan harga tersebut? Dan maybe in the future macam abang cakap nak buat second concert, third concert, adakah abang akan tengok balik isu harga tiket tu untuk berada harga yang sama ataupun lebih kurang? Okey. Nombor satu, harga tiket ni adalah di luar bidang kuasa saya. Ia telah ditentukan oleh pihak organizer, pihak penganjur. Kalau saya nak jujur betul-betul, mula-mula saya nampak tu agak risau juga, tapi masa tu harga telah pun ditentukan. But Alhamdulillah saya rasa turnout hari ni cukup baik, dan macam ni je lah Kalau cerita panjang pun, saya punya satu impian kalau melihat sebab saya betul-betul riset terbesar, saya ada impian untuk memberi satu konsert yang percuma. Bukan satu benda yang senang, tapi kalau Allah permudahkan untuk saya, kalau niat saya itu baik, saya harap satu hari sebelum saya bersara, saya boleh bagi satu konsert besar yang percuma kepada orang ramai, supaya semua orang boleh datang. Tapi bahaya juga tu, takut nanti kan orang musuh pula kan nanti jalan-jalan. So banyak benda kalau nak buat konsert percuma ni. But itu satu impian saya lah, kan? Sama dia jadi tak jadi tu I don't know. But I think macam awak tanya tadi, I think benda yang baik yang saya ambil podcast, I have to give a good performance. Dan saya harap orang datang dan rasa yang Alhamdulillah worth every single cent saya bayar untuk datang tengok konsert perjalanan ini. InsyaAllah. Saya harap macam itulah. Bagi soalan terakhir, Tanya minta. Sebenarnya saya nak sambung soalan Michael tadi. Dia tanya pasal corak lagu. Saya cakap bahaya kita bermula dengan lagu Islam dan juga kita lihat stage. Itu adalah lagu sambutan, tapi pada waktu itu jiwa masyarakat lebih daripada itu. Tapi sekarang dari di sini kita melihat banyak dengan ragaman, okey dan sebagainya. Adakah jiwa atas sekarang dan seberapa kerak anda menggunakan single-single seperti itu bila ada masa ataupun faham? Betul. Saya ingat dulu masa saya keluar ragaman, ramai orang pertikaikan. Saya tak tipu, ramai orang pertikaikan cakap, are you sure ini you listen dengan dia? Ramai orang tak confident dengan saya. Tapi saya rasa sebagai seorang anak seni, kita semua melalui fasa. Siapa-siapa pun sebenarnya. Tapi pasal anak seni ni, apa yang dia buat tu orang nampak lah kan. But I think benda tu is phases lah, fasa. Masa Mahabharata Cinta umur saya 28 kan, banyak buat lagu bersusu cinta, jiwa-jiwa. Saya tak rasa sesuai lah untuk saya buat kerja tu kan. Saya tak rasa isteri saya bukan suka saya buat lagu tu. Nanti dia akan fikir untuk siapa pula lagu ni kan. So dan macam saya cakap tadi, banyak keputusan saya termasuklah lagu-lagu yang saya keluarkan secara jujur. Kalau dulu saya memikirkan untuk memuaskan diri saya dan peminat, tapi sekarang saya harus fikir, saya ada anak-anak yang makin membesar. Saya mahu apa yang bapa diorang buat ni relevan pada diorang. Saya tak nak anak-anak saya macam apa benda lagu bapa aku saya tak nak macam tu, because saya ada anak-anak untuk saya jaga. So saya tak boleh ada 100% masa saya dengan anak-anak tu. So saya harus keluarkan produk ataupun lagu yang mana bila saya tak dengan anak saya, dia orang dengar lagu saya dan orang boleh relate. So sebab itu lagu saya mungkin sekarang lebih kepada benda-benda yang lebih ringan, lebih santai, ada unsur nasihat. Sebab saya harus memberikan, macam saya cakap tadi, saya nak bagi contoh yang baik, saya harus bagi contoh yang baik pada anak-anak saya dulu. So sebenarnya anak-anak saya ni lah dan keluarga saya ni lah yang akan menentukan jenis-jenis lagu yang akan saya keluarkan. Termasuk lagu yang contoh untuk penyanyi lain? Itu tidak. Untuk bila saya buat lagu untuk penyanyi lain, saya rasa sedikit bebas untuk lebih kreatif dengan cara yang lain. So Alhamdulillah Allah bagi saya bakat, kelebihan yang saya ada. Saya boleh buat lagu untuk diri saya sendiri. At the same time, saya masih ada ruang untuk buat lagu untuk orang lain, di mana maybe saya boleh keluar pada sikit pada apa yang saya buat untuk diri saya. Faham kan? Alhamdulillah, syukur. Kita tanya Ya, dah. lagi. Tak nak saya tulis Kita teruskan kalau ada dia untuk